Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Zahid Hamidi membongkar kenapa dia bersama dengan Pakatan Harapan dan menolak bersama dengan Perikatan Nasional. Ini satu misteri yang cukup besar. Ini satu persoalan yang cukup lumayan besarnya. Sampai ini boleh jadi misteri Nusantara. Kenapa Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan dan bukan Perikatan Nasional? Sampai ada orang kecewa habis. Sampai ada orang kecewa habis kerana tak boleh jadi kerajaan, tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share serta komen. Bagi yang belum, saya mohon bantuan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, tekan join member kerana bermula tahun depan kita akan berikan merchandise, souvenir, goodies, giveaway, stickers dan sebagainya kepada semua member-member dalam channel ini yang bertuah dan terpilih. Kerana itu tekan butang subscribe sekarang kerana ianya percuma. Zahid Hamidi mengakui kenapa Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan dan bukan Perikatan Nasional. Beliau berkata mudarat lebih besar jika Barisan Nasional memilih Perikatan Nasional. Rupa-rupanya lebih bermudarat untuk menerima Perikatan Nasional daripada Pakatan Harapan. Keputusan Barisan Nasional untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menubuhkan kerajaan persekutuan selepas PRU15 yang lalu dan bukannya dengan Perikatan Nasional seperti penggal yang lalu adalah kerana kerjasama dengan Perikatan Nasional akan membawa lebih banyak mudarat. Demikian kata pengerusinya iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Zahid berkata, Barisan Nasional telah membuat analisis berkenaan gabungan politik mana yang akan membawa paling kurang mudarat kepada Barisan Nasional dalam jangka panjang. Katanya, kami telah membuat analisis bukan sahaja sekarang tapi untuk jangka sederhana dan panjang. Mudarat mana yang kurang yang boleh terus relevankan UMNO? Katanya dalam wawancara yang disiarkan secara langsung di saluran YouTube NR Channel semalam. Majlis tertinggi MT UMNO putuskan lebih banyak mudarat dengan Perikatan Nasional katanya. Mereka bertanding di kawasan yang sama yang kami bertanding. Di kawasan Malay Belt yang ada kelompok Melayu. Kita berperang gelanggang yang sama katanya lagi. Justru katanya lagi UMNO memilih untuk berpihak kepada Pakatan Harapan kerana ia akan menjamin survival politik parti itu dan Barisan Nasional. Patutlah, rupa-rupanya Zahid Hamidi ini bijak juga. Rupa-rupanya dia ini jenius juga. Beliau sudah memikirkan jangka masa panjang. Betul sangat. Kalau beliau memilih dengan Perikatan Nasional, nanti pada pilihan raya akan datang itu mudaratnya lebih besar. Terpaksa berpisah lagi, berpecah lagi. Terpaksa jadi musuh lagi yang selama ini jadi kerajaan bersama. Tapi bila pilihan raya bermusuh lagi kerana berada di tempat yang sama di mana mereka sama-sama ada kelebihan di tempat bertanding itu. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Berbeza dengan Pakatan Harapan yang mereka tidak berharap kepada Malay Belt yang ada kelompok Melayu. Tapi Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, UMNO khususnya, memerlukan Malay Belt yang ada kelompok Melayu sama dengan Perikatan Nasional. Justru katanya UMNO telah memilih untuk berpihak kepada PH kerana ia akan menjamin survival politik parti itu dan Barisan Nasional. Kata Zahid Hamidi bersama PH, UMNO ada potensi besar untuk menang semula kawasan yang dulu dapat kurang undi. Kita boleh gali semua potensinya.
semula potensinya katanya. Tanpa menyebut sebarang nama yang khusus, Zahid mendedahkan ada 2 ahli MT yang tidak setuju dengan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tak lebih 2 orang anggota Majlis Tertinggi yang tak setuju katanya. Sambil menambah, walaupun ada perbezaan pandangan, semua perlu akur apabila MT sudah mencapai keputusan muktamad. Adakah ini tidak demokratik? Katanya. Adakah saya guna kuasa autokratik ataupun saya seorang diktator yang buat keputusan sendiri? Saya jaga kepentingan parti katanya. Zahid sebelum ini berdepan bantahan daripada BN kerana didakwa mengambil keputusan menyokong pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim bertentangan dengan keputusan gabungan itu. Pemimpin MCA dan MIC juga menggesa Zahid untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional. Semalam pula Zahid berkata dia telah pun memaafkan semua pemimpin-pemimpin tersebut dan berkata dia faham mereka berdepan dengan tekanan dalaman yang amat hebat. Timbalan Perdana Menteri itu juga berkata dia telah memaafkan 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional yang dikatakan telah menyokong pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Katanya, janganlah dikenang peristiwa yang sudah berlalu. Mari kita move on. Bentuk gagasan baru. Perkukuhkan parti. Siap siagakan parti untuk hadapi landscape politik baru. Ketepikan perbezaan antara kita katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salahkan Dr. M DAP dalam kerajaan. Mengulas rasa tidak senang beberapa pihak terhadap kerjasama UMNO dengan DAP dalam kerajaan, Zahid berkata kemarahan itu patut dihalalkan kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Zahid, Mahathir patut dipersalahkan kerana mendoktrin selama 22 tahun ini dan memberi gambaran yang sangat negatif terhadap DAP. Akhirnya Mahathir mendakap parti itu. Dia yang bawa DAP masuk dalam kerajaan Pakatan Harapan selepas PRU 2018. Kita lihat Bersatu juga mendakap parti itu DAP. Begitu juga dengan PAS sebelum ini. Parti yang belum lagi adalah UMNO dan BN. Katanya sambil memberi jaminan, dia tidak akan menggadaikan falsafah UMNO walaupun bekerjasama dengan DAP. Pernah lantang mengkritik DAP, Zahid bertukar nada selepas penubuhan kerajaan baru apabila DAP telah memberi jaminan untuk akur dan patuh dengan 4 perkara yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuk berkaitan agama Islam dan keistimewaan orang Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahniah diucapkan kepada kerajaan perpaduan ini yang dapat mengatasi segala cabaran. Dan saya pun setuju dengan Zahid Hamidi. Setelah apa yang dia katakan ini, saya respect dengan Zahid Hamidi. Saya berikan tu satu big spring kepada Zahid Hamidi kerana Zahid Hamidi seorang yang sangat bisnis. Dia sudah membayangkan apa yang berlaku pada masa depan. Kita jumpa lagi dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.